عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, malam ni dapat kita sambung dari hadis 40. Malam ni kita masih lagi bincang hadis yang ke-32 yang bertajuk menolak kemudaratan di dalam agama Islam. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Maksudnya tidak boleh memudaratkan dan membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Jadi sambungan kita untuk minggu lepas pada muka surat 429, iaitu di bawah tajuk kecilnya menolak keberatan atau kesempitan. Jadi dalam perbincangan berkaitan dengan hadis la darara, tidak boleh melakukan kemudaratan, wala dirar, dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan, mudarat dengan mudarat. Salah satu tajuknya di sini iaitu menolak keberatan atau kesempitan. Maksud menolak keberatan atau kesempitan iaitu mengangkat keberatan atau kesempitan dari penganutnya. Jadi ini memang lupa kita dah lihat satu contoh, iaitu tayamum untuk orang yang sakit dan ketika susah memperoleh air. Itu salah satu daripada contoh keringanan. Dalam bahasa Arab disebut rukhsah, keringanan. Kemudian malam ni berbuka puasa bagi orang yang bermusafir dan orang yang sakit. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan akan petunjuk itu dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam perjalanan, yakni musafir, maka bolehlah dia berbuka. Kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan ini salah satu daripada
mengangkat kesulitan dan memberi keringanan. Itu dibenarkan bagi orang berpuasa itu berbuka. Iaitu yang pertamanya orang musafir dan yang keduanya orang sakit. Jadi kita ni nak puasa dah 2 bulan. Kira 63 hari. Lebih kurang 63 hari. 13 hari 1 ni bermulanya Rejab. 1 Rejab. 13 hari bulan 1. Hari 1 ni rasa 1 Rejab maka persediaan kita untuk menghadapi Ramadan itu kena ada persiapan, kena lipat gandakan, bermula daripada Rejab lagi, Rejab, Syaban, Ramadan. Itu kita diajar berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, Syaban, dan sampaikanlah kami supaya dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Kita berdoa, mana berdoa sebagai satu persiapan untuk kita menghadapi bulan puasa. Ramadan itu Allah Ta'ala fardukan di dalamnya bulan puasa. Puasa saat ini artinya menahan diri daripada lapar dan dahaga di waktu siang, bermula daripada naik fajar sehingga jatuh matahari dengan niat pada waktu mana tersebut. Jadi puasa yang difardukan oleh Allah Ta'ala sebulan bulan Ramadan itu maknanya di situ ada beberapa kelonggaran. Orang musafir maka dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk berbuka puasa. Begitu juga dengan orang yang sakit. Orang yang sakit, sakit yang boleh memudaratkan diri dia, mana Allah Ta'ala mengangkat kesulitan itu. Allah Ta'ala tidak menganiayai kita. Ada ketika kita dibenarkan untuk berbuka. Bahkan ada dalam keadaan lain lagi, beberapa keadaan lain lagi dibenarkan untuk berbuka. Orang mengandung yang dibimbangi kandungan dia, orang perempuan lah, bukan orang lelaki. Orang perempuan yang mengandung, orang perempuan yang menyusukan anak, yang dibimbangi akan kemudaratan akan diri dia dan juga kemudaratan akan anaknya, itu dibenarkan. Tapi dia kena ganti lah. Dia kena ganti. Orang yang sangat tua, sakit di situ, sakit yang mana dia tidak mampu. Orang kita ni dia kaitkan gastrik tu, tak boleh puasa. Tapi kadang-kadang orang gastrik boleh puasa. Maka di situ kita kena rujuk kepada pakar-pakar, doktor. Kalau doktor nasihat, awak memang tak boleh puasa. Ada orang dia puasa sampai pukul 10 tu, sebelah tu rupuh pasal pasal dia memudaratkan. Tapi ada orang dia gastrik tapi dia puasa, dia kena segar dia. Gastrik. Sebab apa? Sebab ada kata nasihat dia, waktu bersahur tu makan ubat gastrik dia. Telah ubat gastrik 2 biji. Bangun sahur, makan sahur, jangan tak sahur, maka dia kena puasa. Begitu juga dengan orang yang bermusafir ini. Kalau dia nak puasa juga makruh. Berarti Allah Ta'ala kata yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sebenarnya Allah Ta'ala nak beri kemudahan kepada kita dan dia tidak nak beri kesusahan dan kesukaran kepada kita dalam beribadat. Maknanya orang yang sihat, segar, molek, maka tidak ada pelonggaran dia waktu itu. Hanya orang yang ditimpa sakit saja dibenarkan, diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buka. Ini juga disebut sebagai raf'ul haraj, mengangkat kesulitan supaya tidak timbul kemudaratan atau hambanya. Allah Ta'ala begitu sekali sayang kepada hamba dia. Kalau tak Allah tak boleh ada masalah, maka ada rukhsah diangkat. Tapi hamba sendiri kadang-kadang tidak boleh memahami untuk diri dia sendiri. Diri dia sendiri pun tak dijaga, sehingga kadang-kadang dia memudaratkan diri sendiri kan, dalam kehidupan. Daripada segi makanan, minuman,
Orang panggil apa tu lah ni tu, makanan segera kan, yang boleh mendatangkan kemudaratan. Lah ni orang muda suka isap ubik, FAPE tu ubik tu, siapa jadi mabuk sendiri kan, kuat kesan dia tu. Itu semua kadang-kadang kelemahan diri seorang hamba manusia. Dia tidak boleh jaga diri daripada melakukan perkara yang boleh memudaratkan diri. Allah Ta'ala jaga hamba dia. Dan yang seterusnya, yang ketiga di sini disebut tiada dosa dalam ihram. Ini berkaitan dengan amalan haji ataupun umrah. Tidak ada dosa bagi orang yang melakukan perkara-perkara terlarang di dalam ihram, bagi siapa yang menghadapi kesukaran dalam mengerjakannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Maksudnya, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu, yakni untuk bertahallul, sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempat penyembelihannya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau ada terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Surah Al-Baqarah ayat 196. Waktu kurban itu ialah pada tanggal ke-10 Zulhijjah. Jadi sebenarnya ayat ini turun pada satu peristiwa yang berlaku ke atas Nabi kita Muhammad SAW, iaitu peristiwa Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, di mana pada tahun sebelum Sulhul Hudaibiyah, iaitu tahun Sulhul Hudaibiyah tahun yang ke-6, tahun yang ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah itu di mana Nabi dapat mimpi. Dia ada satu mimpi. Nabi dia bermimpi pergi ke Masjid Haram Mekah buat umrah. Nabi ada Allah Ta'ala cerita dalam Quran, dalam surat Al-Fatih, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni zalika fatahan qariba. Dalam mimpi itu Nabi mimpi dia pergi ke Masjidil Haram, dan dia pergi dalam berihram. Dia mimpi dia pergi buat umrah. Dia boleh masuk dalam Masjidil Haram. Dia tengok para sahabat bercukur rambut, gunting rambut, cukur kepala. Lalu dengan mimpi itu dia telah bersama dengan para sahabat buat keputusan untuk pergi ke Mekah buat umrah pada tahun itu, dengan tujuan untuk buat umrah. Nabi bawa bersamanya 70 ekor unta, dan dikatakan 1000 lebih ikut Nabi. Ada riwayat 1200, ada riwayat 1300, ada riwayat 1000 orang, ada riwayat 1500. Kesimpulannya 1000 lebih orang ikut Nabi pergi ke Mekah dengan tujuan untuk melaksanakan umrah pada tahun ke-6 Hijrah. Tapi mereka cerita apabila Nabi sampai sana tak boleh masuk. Kaum musyrikin Mekah sekak halal, tak boleh masuk. Dia cerita dia panjang lah. Nabi pergi waktu itu bukan Nabi lagi pegang. Nabi memang niat lagi buat umrah dengan pakaian ihram. Nabi pakai ihram dah, niat lagi buat umrah. Tapi disebabkan Mekah pada waktu itu dikuasai oleh musyrikin Mekah. Kalau zaman ni orang kafir tak boleh masuk Masjid Haram, tak duduk Mekah. Lama tu orang kafir dia menguasai Mekah sendiri, dia pegang kunci Mekah. Jadi apabila Nabi nak pergi buat, dia sekap. Waktu Nabi hantar Osman, timbul satu berita bahawa Osman telah dibunuh. Cerita dia kan, Osman telah dibunuh. Tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat radhiyallahu anhum buat satu bai'ah, dia panggil bai'atul ridwan kan. Bai'ah ni maknanya perjanjian hidup sehidup semati dengan para sahabat
untuk mempertahankan agama Allah Ta'ala dan mempertahankan di atas kematian Sayyidina Uthman. Jadi dia sama ada mati syahid ataupun kita dapat meneruskan kehidupan. Dia kata dah, ataupun kita mencapai kemenangan. Apabila kaum musyrikin Mekah dengar berita gitu, berita bahawa Nabi dan para sahabat telah buat satu janji setia, bai'ah sama-sama dia rela berperang demi untuk mempertahankan Islam dan apa yang berlaku kat Sayyidina Uthman. Maka orang musyrikin Mekah takut, rasa takut lalu dia buat perundingan dengan Nabi untuk berdamai, dan buat perjanjian dengan Nabi yang dikenali dengan Sulhul Hudaybiyah. Maka salah satu dalam isi perjanjian dia buat dengan Nabi, pada tahun itu Nabi dan para sahabat tidak dibenarkan buat umrah. Jadi para sahabat ni, termasuk Sayyidina Umar sendiri, tak puas hati. Dia kata berat kita, mana ikut pandangan musyrikin Mekah. Dia tak boleh masuk buat umrah, kita ikut, kita kena balik. Gini dah, mari dah lah pakai ihram belakang, tiba-tiba nak masuk buat umrah, tidak dibenarkan. Ini musyrikin Mekah bahkan buat satu perjanjian tadi, boleh nak buat umrah tahun depan. Tahun depan baru boleh mari buat umrah. Dalam perjanjian tu lah, banyak lagi perjanjian lain lah. Dan kebanyakan perjanjian dalam Sulhul Hudaybiyah itu, kalau dilihat dengan mata kasar, merugikan pihak Nabi SAW. Nampak pada kasarnya lah, pada mata kasarnya. Salah satunya kena balik semula umrah. Lalu turun ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Ada ayat. Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu menyempurnakan kerja haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Apabila kita dah berniat ihram, tidak kita kena sempurnakan haji kita sampai habis lah, sampai tahlul lah, habis lah. Dan kita pakai ihram tu tak boleh gustan lah, supaya kita semayang lah. Apabila kata takbir Allah Akbar, tak boleh berhenti main-main kan. Haram berhenti semayang main-main kita. Tak boleh. Pada nama takbiratul ihram. Sebab itu dalam haji pun nama juga pakai ihram saja. Maka tu ayat fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Jika sekiranya kamu dikepung ataupun kamu ditahan ataupun kamu sakit, tak boleh meneruskan amalan haji ni, maka boleh kamu bertahlul dengan syarat kamu kena buat satu sembelihan yang disebut sebagai dam, bayar dam. Dia kena sembelih satu binatang, boleh. Ini turun ayat ni berlaku ke atas Nabi kita. Allah Ta'ala yang suruh Nabi kita SAW, okey, oleh kerana orang musyrikin tak boleh masuk lagi tahun ni, balik tak ada masalah. Ayat Nabi kita SAW ni ada sifat tasamuh, toleransi, dan juga di situ ada satu keuntungan juga pada Nabi kita SAW. Ada keuntungan, bukan tidak untung, ada keuntungan yang tidak diketahui oleh kita. Sebab itu dalam ayat yang akhir tu Allah Ta'ala sebut fa'alima ma lam ta'lamu. Allah Ta'ala tahu sedangkan kamu tidak tahu. Allah Ta'ala tahu sedangkan kamu tidak tahu. Apa yang dimaksudkan Allah Ta'ala tahu tu, Allah Ta'ala tahu bahawa apa tahun tu Nabi dan para sahabat tidak boleh buat umrah, tapi kena buat tahun berikutnya. Sehingga di ujung ayat tu Allah Ta'ala kata faja'ala min duni zalika fatahan qariba. Pada akhirnya akan berlaku satu kemenangan yang sangat dekat, yang sangat hampir. Fatahan qariba itu kemenangan yang dekat, yang hampir. Lalu pada waktu itu Nabi pun buat sembelihan. Dan Nabi bercukur dengan maksud bertahlul. Bolehlah tahlul wajib. Kemudian depan Nabi mari ganti semua dah puasa dia. Lewat situ bahawa ada rukhsah, ada pelonggaran. Bahkan hatta dalam kalangan kita, orang-orang yang buat haji dan umrah, contohnya orang kita sakit ataupun orang perempuan yang uzur, yang haid dan sebagainya, bahkan ada sekarang ni fatwa boleh kita berniat
ihram itu bersyarat kan, dan sebagainya dah. Ia ada dalam maklumat dan pengetahuan kita semua lah. Itu yang ketiga, berkaitan dengan bagaimana Allah Ta'ala nak mengangkat kesulitan dalam amalan haji tadi. Kemudian yang keempatnya, menangguhkan orang yang berhutang dari membayar hutangnya. Barang siapa meminjam perkara-perkara yang mubah, yang diharuskan dengan akad bahawa pembayarannya dilakukan secara tertangguh, maknanya beri berhutang lah, pada masa yang ditentukan, di masa hadapan. Lalu apabila tiba masa yang ditentukan itu, dia tidak berupaya melunaskan hutangnya. Bila sampai masa dia tidak mampu, tak boleh untuk bayar hutang dia, wajib atas si piutang, yakni orang yang memberi hutang tadi, menangguhkan atau menunda tuntutannya ke atas hutang itu pada waktu tertentu sekira-kiranya si berhutang mempunyai kelapangan dan kemudahan untuk membayarnya. Wajib atas orang yang beri hutang tadi tunda, tangguh. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana lu usratin fanaziratun ila maisarah. Maksudnya, dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga dia berlapang hidupnya. Surah Al-Baqarah ayat 280. Maknanya ini juga satu kelonggaran. Walaupun hukum asal bayar hutang saya itu wajib bayar hutang, tapi di sini disebabkan ada alasan dan sebab-sebab tertentu, Islam beri kelonggaran untuk menangguhkan pembayaran tadi. Para fuqaha telah menetapkan bahawa tidaklah lazim bagi si berhutang untuk melunaskan hutangnya sekiranya sesuatu yang dikeluarkan dari pemilikannya sebagai cara pelunasan hutangnya itu akan mendatangkan kemudaratan atasnya, seperti pakaian, tempat tinggal dan para hamba yang beliau berhajat kepada khidmat mereka. Begitu juga apa sahaja yang diperlukannya dalam menjalankan perniagaannya untuk menghasilkan pendapatan yang akan dibelanjakan atas dirinya sendiri dan ahli keluarganya. Dan khususnya tidak lazim bagi orang yang bernazar untuk berjalan kaki bagi menunaikan haji. Ni dia bawa contoh-contoh ni. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang syekh dipimpin oleh dua anak lelakinya. Ada seorang dua dipimpin oleh dua orang lelaki. Tanya baginda Rasulullah SAW, ma balu haza? Qalu nazara an yamshiya. Qala inna Allah anna ta'zib haza nafsihi li ghaniyyin wa amarahu an yurkaba. Maksudnya, apakah yang terjadi kepada lelaki ini? Nabi satu hari tengok ada dua orang lelaki pimpin ayah dia sudah dia tua berumur. Lalu dia tanya, apa ni? Orang ramai menjawab, beliau bernazar untuk berjalan kaki. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak memerlukan azab yang dilakukan oleh lelaki ini ke atas dirinya sendiri. Mana Allah Ta'ala tidak seseorang itu melakukan perkara yang boleh menyakitkan diri, menyusahkan diri dia sendiri. Lalu baginda SAW memerintahkan lelaki tersebut agar menaiki kenderaan. Naik kenderaan, jangan terpaksa. Kalau tak cakap, jangan paksa berjalan. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim juga dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, katanya, adik perempuanku bernazar untuk berjalan kaki menuju ke Baitullah. Beliau telah memintaku menanyakan fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun meminta fatwa dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, litamshi walitarkab. Maksudnya adalah hendaklah beliau berjalan dan menaiki kenderaan. Alim ulama telah berselisih pendapat mengenai seseorang bernazar untuk berjalan kaki menuju ke Baitullah. Ada orang yang bernazar nak jalan kaki pergi Baitullah, Iwa haji ni. Ada. Di dalam riwayat daripada Ahmad berkata, katanya orang yang bernazar itu tidaklah dilazimkan atasnya untuk berjalan. Riwayat Ahmad. Hendaklah beliau menaiki kenderaannya tanpa dikenakan sepada denda atau kafarah. Di dalam riwayat lain daripada beliau, hendaklah beliau berpuasa 3 hari sekiranya beliau menaiki kenderaan. Riwayat lain dia kena
kafarah, puasa 3 hari. Dan di dalam riwayat lain pula dilazimkan atasnya kafarah yamin. Imam Malik rahimahullah berkata tidak memadai baginya menaiki kenderaan. Jika dia menaiki kenderaan, wajib atasnya mengqada hajinya. Justru itu hendaklah ia menaiki kenderaan, tidak berjalan, dan hendaklah ia berjalan dan tidak menaiki kenderaan. Silih berganti. Sekiranya beliau telah banyak menaiki kenderaan dari berjalan, lazim atasnya berkorban binatang dan mengqada. Pendapat yang masyhur, lazim atasnya berjalan kaki jika berupaya berbuat sedemikian. Jika tidak mampu hendaklah menaiki kenderaan tanpa dikenakan apa-apa denda. Ini adalah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dikatakan juga bahkan dalam keadaan sedemikian itu juga lazim atasnya kafarah yamin. Ni kalau orang duduk kat Mekah, kita kata masuk akal ke niat nak jalan dah. Betul tak? Kalau kita duduk Malaysia, benazah nak jalan Mekah. Oh enggak. Dalam keadaan gini tak boleh dah, kena naik kapal terbang lagi, naik kali jalan. Lama mana sampai dah? Setahun tak sampai setahun. Lama dah. Dan boleh memudaratkan ya. Kita dengar apa ni, cerita ustazah berbasikal gitu kan, dia buat novel, dia buat buku, 2 butir buku. Oh dahsyat, dia naik basikal tu pergi Mekah kan. Dia naik basikal dari Malaysia pergi Mekah, lalu macam-macam negara kan. Apa ada negeri yang sejuk, ada panas, ada kelelalu kau sejuk, beratlah, kita tak biasa kan. Itu pun dia tidak naik basikal sebenarnya. Ada kadang-kadang dia naik basikal tu muat atas kenderaan. Dan dia naik kapal terbang juga dah sampai sana. Cuma istilah dia berbasikal ke Mekah. Kali jalan beratlah jalan. Perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan, darar. Yang keempat, tajuk lain ni, perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan, yakni darar. Zahir atau tampak tujuan atau maksud untuk mendatangkan kemudaratan dalam 2 rupa tindak tanduk, iaitu dalam 2 keadaan lah. Pertama, tindak tanduk yang dilakukan oleh si mukallaf, kita lah, di mana beliau tidak mempunyai tujuan lain melainkan untuk mendatangkan kemudaratan ke atas orang lain. Jenis ini tidak syak lagi akan keburukan dan pengharamannya. Jenis orang yang memang niat nak suruh benda tu terkena kemudaratan itu ke atas orang lain, maka ini ada satu benda yang tidak baik, suatu keburukan yang mana haram hukumnya kita buat dah. Yang kedua, tindak tanduk si mukallaf yang mempunyai tujuan yang sahih dan disyaratkan. Tujuan yang sahih dan disyaratkan. Akan tetapi tujuan ini mengakibatkan kemudaratan ke atas individu lain. 2 keadaan. Kita tengok huraian dia. Jenis yang pertama, jenis awak tadi, telah diriwayatkan bahawa syarak telah melarang kebanyakan dari tindak tanduk jenis ini. Tak boleh kan? Di mana pada kebanyakan waktu maksudnya ialah mendatangkan kemudaratan atas individu lain. Antaranya ialah kemudaratan dalam urusan jual beli. Kemudaratan itu mengambil beberapa rupa bentuk, antaranya ialah pertama, jualan orang yang dalam keadaan terdesak, di mana seseorang itu amat berhajat kepada barangan tetapi tidak mempunyai wang untuk membayar harganya, lalu beliau mengambil barang ini dari si penjualnya dengan tambahan harga yang lebih dari harga yang ianya biasanya dijual. Seumpama membeli dengan harga RM10 sedangkan harganya cuma RM5. Ambil kesempatan ya. Ini memudaratkan orang lain. Larangan terhadap beliau seumpama ini telah diriwayatkan sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Abu Daud dari hadis Ali radhiyallahu anhu bahawa beliau telah berkhutbah kepada orang ramai dan berkata, akan datang pada manusia satu zaman yang getir sehingga seorang yang punya kelapangan akan menggigit apa yang ada dalam tangannya, sedangkan beliau tidak diperintahkan untuk berbuat demikian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Maksudnya, janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 237. Dan beliau telah menjalankan urus niaga dengan orang yang di dalam kesempitan dan kesusahan. Rasulullah SAW telah melarang urus niaga ini. Justru di dalam urusan seumpama ini wujud ciri-ciri dan unsur-unsur keterpaksaan dan kezaliman.
Al-Ismaili menambah dengan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, in kana indaka khairun ta'udu bihi ala akhika wa illa fala tazidannahu halakan ila halakihi. Sekiranya engkau mempunyai kebaikan, maka kembalikanlah kebaikan itu kepada saudaramu, dan jika tidak, janganlah menambahkan kemusnahan ke atas kemusnahan yang sedia ada pada saudaramu. Iaitu janganlah menambahkan kesusahan kepada kesusahan yang sedang ditanggung oleh saudaramu. Yang paling sesuai dalam keadaan ini ialah menunaikan hajatnya dengan niat tabarruk, yakni bersedekah atau hadiah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Abdullah bin Ma'qal berkata, jualan dalam keadaan darurat adalah riba. Harb berkata, Imam Ahmad telah ditanya oleh orang tentang jualan dalam keadaan darurat ini, lalu beliau mengatakan ianya makruh. Ada pendapat dia jadi macam riba, dia ada pendapat dia hukumnya makruh. Dia meletakkan harga yang tinggi, boleh menyebabkan menyusahkan orang lain. Yang seterusnya, yang kedua, menjual sesuatu yang telah dibeli dengan harga tertangguh dengan harga yang lebih rendah dari harga beliannya secara tunai. Ini ada bab jual beli juga. Sebab yang demikian itu kerana beliau amat-amat memerlukan kepada wang tunai, tetapi beliau tidak menemui orang yang boleh meminjamkannya. Lalu beliau pun membeli barangan dengan harga dalam tanggungannya pada waktu yang ditangguhkan. Maksud penangguhan ini agar beliau sempat menjual barangan ini untuk memperoleh wangnya. Barangan ini dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga beliannya. Ini kalau zaman kita lah ni dia panggil bai'ul inah. Bai'ul inah. Setengah fatwa di Asia Barat, negara-negara Arab, dia menolak bai'ul inah. Di tempat kita pun tak terima model ni. Ini biasa produk-produk yang ditawarkan oleh bank-bank sekarang dengan tujuan untuk mengelakkan riba. Biasa berlaku ni. Kita nak pinjam duit dengan bank, tapi kita kena buat satu dia panggil jual beli, muamalah. Sekarang ni banyak disebut at-tawarruk. Di antaranya at-tawarruk, bai' al-ijab, ada bai' thumma al-ijab, macam-macam nama. Kalau kita pergi di bank, macam-macam nama produk, dia panggil produk muamalah Islam, keuangan Islam. Tapi kadang-kadang orang kampung ni tak tahu pun, dia pergi nak pinjam PT lah, orang pergi boran seperti ni, isi-isi boleh PT lah. Sebab Amo kata begitu tu, contohnya kita nak pinjam 50,000, contohlah 50,000 dengan bank, bolehlah kita 50,000, tapi kita kena bayar ke dia 68,000 ke tak? Kau bayar 50,000 juga ke bank? Tak ada, zaman macam ni bank mana pun dah. Sepuluh juga beli kereta, beli kereta kan tak apa. Di situlah berlaku satu muamalah. Inilah yang diceritakan oleh tuan kita ni, kita lah. Orang tu dia tak ada PT, seolah-olah dia pergi dengan orang yang ada duit, dia beli produk kawan tu dengan harga mahal. Tapi nak bayar hutang. Lepas tu dia jual pula kawan tu. Tak boleh dalam Islam. Kita jual dia, kita beli dengan harga 700, mahal lah kan. Kita jual dia 900. Sebab apa? Kita nak PT cash. Dia pun jual, kita pun jual balik dia win 900. Boleh PT cash kita, tapi kita bayar dia 20 ya sebulan je, 20 cukup. Habis tu juga tak boleh lah kita. Dia. Tapi kan setengah pendapat kata kalau berlaku 3 pihak dia benarkan. Tapi kalau 2 pihak tak boleh, haram. Kau tak nampak? Nampak lah. Dia semua hutang kau. Dia nak PT, nak guna cash, tapi dia halah. Dia panggil al-hilah fil riba. Ni orang bijak, ni orang cerdik ni. Bukan orang tak reti, ni orang kecil. Sebab apabila kita berhutang dengan orang, kita berhutang 100 riyal, tuan dia kata boleh bayar minggu depan 150 riba tu. Riba.
Tapi dia nak juga piti tu. Dia nak juga 100 riyal. Kawan tu ada barang lah. Orang tu ada barang, kata mak aku beli barang 150. Dia pun jual. Tak? Aku nak bayar hutang. Nak bayar sikit-sikit. 150 tu sikit-sikit. Tapi barangnya kena jual balik ke umur 100. Dia jual lebih murah daripada dia beli. Sebab dia nak pergi cash. Dia pun jual, kalau itu beri 100. Boleh cash 100, boleh guna dia. Tapi 150 dia bayar berperingkat asa-asa. Itu riba, tak boleh. Al-hilah fil riba, bukan riba, al-hilah fil riba. Tu yang kita ni cerita kita ni. Tak ada habis cerita ni lah. Dia panggil dalam istilah produk apa ni, keuangan Islam, bai'ul inah dia panggil. Tak. Makan riba tu tak boleh kalau kita minta ampun Allah Taala, kita taubat. Boleh. Apabila kita minta ampun boleh, semua kita kena jangan teruskanlah amalan riba tu. Kalau ada BP kau kampung kita beri kepada apa ni tempat awam dah, nak buat wakaf ke, buat jalan raya ke, buat tanda awam boleh. Piti-piti riba saat ni kita tak sebenarnya kan, di sana ada kita ambil benda tu kita derma pada tempat-tempat awam. Maka waktu tu kita bertaubat Allah Taala. Patut boleh buatnya lah. Sekali kita buat pula. Wajib buat amalan riba. Amal dia buat oleh bank-bank Islam sekarang ni, perbankan Islam tu dia sedia riba. Dia ada majlis fatwa ada. Amu cerita ni daripada segi amal yang berlaku dua pihak sana. Hak berlaku di bank tu berlaku tiga pihak. Contohnya at-tawarruk, tiga pihak. Kita beli dengan satu pihak, dia jual produk kita jual ke pihak lain. Kemudian dia ada tiga pihak. Jualan kita beli, bank beli balik dengan kita. Gitu. Dia bayar cash, kita pun seolah-olah bayar hutang pula ke dia. Adalah istilah wallahu a'lam lah. Maksud itu termasuk dalam bab fiqh dia panggil al-hilah fil riba. Itu juga berasuah. Kalau di Mekah tu dia minta halal dulu lagi. Kita beli apa-apa dengan dia. Dia semua bab dalam semua bab dalam agama ni, dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Taala dan dalam beberapa keadaan dia tengok siapa orang tu, apa keadaan dia. Sebab tu kita perlu mengadap tok peti fatwa, ahli fatwa tu dia boleh nilai betul ke benda tu rasuah atas kita. Sebab kadang-kadang kita nak melakukan sesuatu urusan zaman ni lah menyebabkan berlaku kerumitan, kesukaran, terpaksa kita guna duit contohnya lah. Ada pandangan-pandangan ulama yang memberi suatu pelonggaran contoh. Tapi kita boleh pandang-pandang sendiri lah. Ada mana sendiri, kena tanya orang yang reti benda tu, kena belajar. Dia dah kata semua benda tu terus kita kata rasuah tu. Ada keadaan-keadaan tertentu kan. Islam ni tidak bahaya sebab kita belajar kan, la darara kan. Ya raf'ul haraj, mengatakan hak rasuah ni memang dia sendiri niat nak makan duit tu. Daripada pihak kita sendiri kan, urusan-urusan di sepadan dan sebagainya adalah benda tu kita kena mengadap orang-orang yang tahu. Contohnya tok peti lah, dia boleh nilai. Dia boleh nilai kita. Tok peti pun takut orang lain boleh kesal. Makan rasuah juga. Wallah. Wallah. Anak bagi itu halal. Nauzubillah. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Itu hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Kita tak dinilai ada. Allah alam. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.